Salam sejahtera kelas, hari ini kita punya tajuk adalah 4.2 bab 4 sektor tenaga. I hope you still remember that we are now in chapter 4 already. Okay, chapter 4, apa yang kamu akan belajar di dalam chapter 4 ini mostly adalah tentang kelestarian alam sekitar. Dia punya tajuk besar adalah teknologi hijau dalam melestarikan alam sekitar. Hari ini kita akan fokus kepada sektor yang pertama. Cikgu harap kamu masih ingat, dalam teknologi hijau terdapat banyak sektor dan kita akan fokus satu persatu. Hari ini kita punya tajuk kecil adalah sektor tenaga. Apa yang kita akan belajar di dalam sektor tenaga ini adalah isu-isu yang terjadi di dalam sektor tenaga. Selepas kita mengenal pasti apa isu-isunya, maka kita akan tengok apa aplikasi teknologi hijau. Kita tengok masalah, kita tengok penyelesaian. Itu dalam erti kata yang lain. Isu maksudnya masalah-masalah. Kemudian penyelesaian adalah aplikasi teknologi hijau. Okey, mari kita tengok apa maksud isu sosio-saintifik. Isu sosio-saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial, kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Pendek kata, kita ringkaskan dia macam begini. Isu sosial kontroversi yang melibatkan sains. Okey, contoh pemanasan global, penebangan hutan, pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan sisa tidak terancang. Ini isu sosio-saintifik. So, apa yang ditekankan juga adalah aplikasi moral. Aplikasi moral maksudnya kita mau aplikasikan apa sifat-sifat kemanusiaan yang sepatutnya manusia sedar dalam memainkan peranan untuk menangani isu-isu ini. Itu maksud isu sosio-saintifik. Masalah terbuka, isu sosial kontroversi yang kait dengan sains. Okey, so apa sebenarnya yang menyebabkan semua ini berlaku adalah kadar pertambahan penduduk yang pesat. Semakin lama semakin ramai penduduk di bumi dan ini menyebabkan keperluan peningkatan dalam segala keperluan hidup. Jadi perkara ini telah memberikan kesan secara langsung terhadap alam sekitar. Penduduk yang ramai memerlukan tempat duduk yang banyak. Bila tempat duduk yang banyak, maksudnya untuk membuat tempat duduk yang banyak, tempat tinggal yang banyak, kita perlu tebang hutan. Bila tebang hutan, kita menyebabkan masalah global. Bila masalah global berlaku, ada pelbagai lagi isu lain yang akan berlaku. Jadi semuanya kerana ini. Kadar pertambahan penduduk yang pesat. Mari kita kenal pasti lagi isu sosio-saintifik timbul disebabkan oleh aktiviti dilakukan oleh tidak lain dan tidak bukan manusia. Bukan binatang, bukan tumbuhan, tetapi manusia. Kesan aktiviti manusia menyebabkan fenomena perubahan iklim, cuaca, akibat pembebasan gas rumah hijau. Apa itu gas rumah hijau? Kamu akan kenal pasti sebentar lagi. Jadi, kesan rumah hijau ni menyebabkan banyak kejadian alam seperti kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan, kemusnahan biodiversity. Siapa yang buat? Manusia. Siapa yang kena akibat dia? Manusia. Siapa yang perlu selesaikan? Manusia juga. Jadi kita ambil peranan untuk apa yang telah kita lakukan. Dalam sektor tenaga, iaitu dalam teknologi hijau, sektor yang pertama, sektor tenaga. Mari kita tengok apa sebenarnya isu-isu sosio-saintifik yang ada. 1. Nampak gambar ini? Ini merupakan pam minyak ke dalam kereta. Gambar minyak sedang dipam dalam kereta. Manusia menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti apa dia? Petroleum, arang batu dan gas asli setiap tahun semakin meningkat. Kenapa? Mengikut keperluan setiap negara. Apa yang meningkat sebenarnya adalah bilangan kereta. Satu rumah mungkin ada 5 atau 4 atau 3 kereta. Jadi keperluan untuk menggunakan ini semakin banyak.
Kalau keadaan ini berterusan, tidak mustahil sumber bahan api fosil akan habis. Apa itu bahan api fosil? Cikgu ingatkan balik. Petroleum, arang batu, gas asli. Makin lama makin akan berkurangan. Kenapa? Sebab manusia semakin memerlukan. Kedua, pembakaran sumber bahan api fosil seperti dalam gambar ini di kilang menghasilkan gas rumah hijau. Apa itu gas rumah hijau? Karbon dioksida yang banyak. Bila karbon dioksida, sifat karbon dioksida ini sebenarnya adalah panas. Bila karbon dioksida semakin banyak, sebab semakin banyak rumah hijau, gas rumah hijau. Kenapa? Sebab manusia semakin banyak membakar bahan api fosil. Bila gas karbon dioksida makin banyak, maka berlakulah pemanasan global yang semakin teruk. Kesan pembakaran bahan api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim. Iklim cuaca. Look at this picture. Ini gambar kemarau. Ini perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan kemarau berpanjangan dan pelbagai lagi bencana alam yang lain. Jadi itu adalah isu-isu dia di dalam sektor tenaga. Pendek kata, cikgu ringkaskan, kerana manusia semakin lama semakin banyak memerlukan pembakaran sumber tenaga. Kenapa? Isi minyak. Lagi satu, kegunaan di kilang. Dan kedua-dua tindakan ini membebaskan gas-gas rumah hijau. Bila gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida dibebaskan, maka menyebabkan banyak kesan pada alam sekitar. Salah satu contoh, kemarau. Jadi apa aplikasi teknologi hijau, green technology dalam menangani isu-isu tadi? Sektor tenaga menitik beratkan beberapa perkara, memandangkan sektor ini adalah sektor paling utama. Sektor paling utama dalam teknologi hijau. Ada dua benda yang dititik beratkan. Satu, cara tenaga itu dijana atau dibekal. Kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Mari kita tengok contoh tenaga boleh baharu yang boleh dibangunkan untuk kasih ganti bahan api fosil. Seperti yang cikgu katakan tadi, bahan api fosil itu ada 3, petroleum, arang batu dan juga gas asli. PAG. Ini 3 tidak boleh diperbaharui. Jadi macam mana kita mau cari sumber tenaga lain supaya kita boleh ganti petroleum, arang batu, gas asli? 1, kita pakai sumber tenaga angin. Sumber tenaga angin bani, it's free. Okay? Merupakan sumber tenaga bersih yang boleh ganti penggunaan sumber bahan api fosil pada masa akan datang. Yang kedua, sumber tenaga hidro adalah sumber tenaga boleh baharu. Air kan? Hidro maksudnya air. Boleh baharu yang kini menjadi antara sumber tenaga utama dunia untuk penjanaan tenaga elektrik. Kita tengok contoh di dalam negara kita. Empangan Kenyir di Empangan di Terengganu adalah empangan hidroelektrik terbesar di Semenanjung. Empangan ini mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. Kita pun ada sebenarnya. Okey, jadi itu adalah 2 contoh. Yang ketiga, sumber tenaga solar pun percuma. Juga antara sumber tenaga boleh baharu yang berpotensi dibangunkan. Kenapa? Sebab negara kita menerima cahaya matahari yang cukup sepanjang tahun. Kita tidak ada musim salji. Kita tidak ada musim sejuk. Kita berada di dekat kawasan Khatulistiwa. Jadi kita ada sumber tenaga cahaya matahari yang cukup. Jadi Malaysia berpotensi membangunkan solar, panel solar untuk menjana elektrik. Yang keempat, sumber tenaga geoterma. Terma maksudnya haba. Juga boleh dijadikan tenaga alternatif menggantikan penggunaan bahan api fosil. Namun, faktor geografis yang sesuai menjadi keutamaan. Cikgu bagi contoh di mana geoterma ada. Di Ranau.
Ranau merupakan daerah di Sabah yang mempunyai sumber tenaga geoterma. Okey, mari kita tengok apa itu sumber tenaga geoterma. Ada air panas daripada bawah tanah yang akan menjana elektrik dan kemudian akan disalurkan kembali ke dalam tanah, air yang sejuk. Jadi di Ranau adalah salah satu contoh tempat di mana sumber tenaga geoterma boleh dibangunkan untuk menggantikan penggunaan PAG, yaitu petroleum, arang batu dan gas asli. Okey, berdasarkan teknologi hijau dengan memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu, recyclable energy ini, kita dapat kasih kurang kandungan gas karbon dioksida. Okey, hal ini secara tidak langsung mengurangkan kesan rumah hijau dan perubahan iklim yang membawa kepada masalah tadi. Muka surat 57. Mari kita tengok apa masalah muka surat 57 ini. Okey. Sumber tenaga semakin habis dan juga kesan-kesan daripada pembakaran bahan api fosil, yaitu perubahan iklim yang ekstrim. Jadi sekiranya kita berjaya memperkasakan penggunaan tenaga ini, apa tu penggunaan tenaga boleh baharu, tenaga solar, tenaga geoterma, tenaga hidro dan juga tenaga angin. Kalau memperkasakan kesemuanya ini, kita dapat kurangkan kandungan gas karbon dioksida. Selain penggunaan tenaga boleh baharu, kempen, ini cikgu highlight, kempen amalan kecekapan tenaga secara holistik turut disarankan dalam pelaksanaan teknologi hijau. Kempen amalan cekap tenaga. Dan ini sedikit sebanyak telah memberikan kesedaran kepada pengeluar barang elektrik supaya menghasilkan peralatan yang cekap penggunaannya. Seperti yang cikgu bagi kamu tengok pada awal-awal, iaitu label kecekapan tenaga yang ini. Semakin banyak bintang yang ada, semakin cekap tenaga barangan elektrik yang digunakan. Jadi ada kempen untuk pengguna-pengguna supaya belilah alat elektrik yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Pengguna juga disarankan supaya berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Antaranya, ini yang kamu boleh buat sebagai murid, sebagai anak-anak di rumah. Tutup suis peralatan elektrik bila tidak guna. Tetapkan suhu penyaman udara aircon di rumah dan pejabat pada 24 degree Celsius to 25 degree Celsius serta menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Okey, cikgu ulang balik. Mungkin di peringkat atasan mereka perlulah mencipta tenaga-tenaga yang boleh baharu ini. Tapi di peringkat kita, sebagai pengguna, sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, what you can do at home is berjimat cermat, tutup suis bila tidak guna, suhu aircon, iaitu penyaman udara, tetapkan pergi 24 to 25 dan mintalah ibu bapa kamu beli peralatan elektrik yang cekap tenaga. Maka dengan melakukan tindakan-tindakan itu, anda sebenarnya telah menyokong kempen teknologi hijau yang disarankan oleh kerajaan kita. Jadi itulah sahaja maklumat yang kamu harus tahu untuk sektor yang pertama, iaitu sektor tenaga dalam teknologi hijau. Hari ini sila selesaikan praktis formatif 4.2. Sekian, terima kasih.